Babak menarik kita yang kedua adalah tentang Transformers Rise of the Beast. Pengarah Steven Caple Jr. yang kini sedang sibuk di lokasi penggambaran di Peru telah memberi pandang pertama bagi faction Autobots dan Decepticons melalui laman Instagramnya. So, sinopsis bagi filem sequel Bumblebee ni adalah set in 1994. It will follow an archaeologist couple from Brooklyn, New York, who wind up in the middle of a conflict between three different factions of Transformers. The Maximals, the Predacons and the Terrorcons. So nampaknya fokus untuk sequel Bumblebee ni is less on Autobots and Decepticons, walaupun gambar ni is about Autobots and Decepticons, and it will focus more on watak-watak daripada Beast Wars kalau korang pernah tengok siri animasi daripada tahun 2000. By the way, ini pandang pertama untuk Autobots. Menurut pengarah Steven Caple Jr., I want to discover more about Optimus Prime, get underneath the surface, get underneath the metal if you would, and explore who he is and his experience on Earth. The Predacons in our films are more reptilian in nature. We've seen a few in other Transformer films, but in the new film, we get to see another side of them. It's all about building a backstory to these characters, and we'll see that more on the Predacon and Terracon side. Manakala penerbit dia, Lorenzo di Bonaventura pula mengatakan, we had somewhat exhausted, I would say, the battle between Decepticons and Autobots. Yalah, dah 6 filem kot. So, dia menambah, you're going to see villains you've never seen before. You're going to see Autobots you've never seen before. You're going to see a lot of elements that we've never done before. One of the driving decisions along the way is, have we done that before? Whether that's an action scene or a character. Jadi, sequel kepada filem Bumblebee 2018, skripnya ditulis oleh Darnell Metayer dan juga Josh Peters berdasarkan konsep asal oleh Joby Harrell. So, soalan aku yang pertama ialah untuk Wan Muhammad. Apakah pendapat anda tentang filem ini menjadi sequel Bumblebee yang berlatarkan 1990-an dan bukannya 5 filem Bayformers sebelum ini? Silakan Wan. Bagi pendapat aku, Alhamdulillah sebenarnya. Kenapa kau tak continue Bayformers lagi? Bayformers dah kira dia punya universe sendiri. Kau jangan kacau apa semua. Sebab dia bukan ikut macam cerita Transformers benar tau. And then bagi pendapat aku, I'm more concerned lah. Aku bukan fan betul-betul. Maksudnya kalau aku tengok Transformers, aku just admire dia punya design atau apa yang daripada G1, G2 semua. Cuma bagi pendapat aku lah, aku more concern dengan betapa cepat yang diorang nak introduce other element of Transformers, which is tak pasal kau nak introduce Beast Wars punya benda dalam cerita Autobot punya dunia dah tau. 6 filem kot. Dah 6 filem. Apa Bro, lagi kau nak tengok? Tak, kau nak faham. Dia cepat sangat. And then lepas tu, kalau kau tahu, dalam cerita Beast Wars, there's Optimus Prime tak ada. I mean, after a while baru ada sedikit crossover dah. Maksudnya dia orang set up tu cerita lain yang berlainan. Dan lepas tu baru at the end, baru ada cerita pasal dia orang ada crossover sikit-sikit atau apa. So, aku rasa kalau filem ni hanya 2 jam atau 2 jam setengah, I think dia akan jadi rojak. People doesn't know where to focus on. Tapi bagi pendapat aku, bila aku tengok balik, dia orang kena buat macam ni sebab dia orang nak tarik, sebab orang tahu Optimus Prime daripada orang tahu Maximal. Daripada orang tahu Optimus Primal lah, yang beruk on the mass punya audience lah. So dengan dia orang introduce satu karakter Beast Wars punya ni, sebab dia kata Rise of the Beast kan. So dia akan macam pelan-pelan lah, dia kata kita introduce karakter ni, maybe on the next punya movie kita pasal dia orang sahaja. Cuma itulah, kita tak tahu lah apa yang fan akan expect. Kalau fan yang betul-betul Transformers, mungkin akan ada rasa macam what we call that, berhati-hati sikit lah, ada reflect sikit, sebab banyak sangat kau nak cerita pasal the creator punya faction, all the transportation, lepas tu tak rasa ada Beast pula masuk. Macam mana diorang boleh masuk? Kan, dia macam cepat sangat. Walaupun kita tahu ada 6 Bayformers movie sebelum, tapi benda tu cerita lain tau. Benda tu lain, ada dia punya cara penceritaan pun lain. So I think kalau diorang continue yang Transformers yang biasa ni dulu, at least buatlah 1 atau 2 movie, dan lepas tu baru introduce Beast Wars, it's gonna be much better lah. Bagi pendapat aku, maybe buat style Marvel, maybe the second movie is actually just about Autobot. Lepas tu tak asal ada what we call that, post credit scene, Optimus Primal punya appearance atau apa, we need to help. Sebab Megatron buat hal. Okay. And satu lagi
kalau ikut aku punya kawan dia fan Beast Wars, dia lagi suka Beast Wars daripada Transformers biasa sebab dia kata Megatron orang yang bijak. Megatron yang tidak tu orang yang bijak. Dia punya end game dia sendiri dengan Optimus Prime. Yang bahawasanya dia ada sedikit macam spoiler kan, dia punya yang orang suka pasal Beast Wars ni, Megatron dia ada buat 2 diversion. Sebab apa dia buat satu program tu yang buatkan dia boleh kacau travel through time, pergi dekat G1 punya masa tu, dia stopkan Autobot daripada datang supaya dia boleh conquer Earth. Ada time travel dalam Ada Transformers. time travel. Tapi tak tahulah dia nak adapt dalam ni atau tidak. Cuma kalau Beast Wars tu dapat mungkin aku tak design dia punya design untuk Optimus Primal. Bagi aku okey walaupun tak sama, tapi design Megatron kalau kau tak buat T-Rex, kau tak buat tangan kanan dia T-Rex, tangan kiri dia tail, lepas tu kau tak buat dia tangkap Starscream dengan macam ni, kau tak tangkap Autobot Optimus Prime makan macam ni, aku akan marah. Apa yang kau harap? Ni Hasbro bro. Hasbro has fucked with Transformers sejak 5 filem sebelum ni. Apa yang kau harap? Kau harap dia orang kalau Star Wars pun kena fuck, Transformers lagi lah kena fuck bro. Kau tahu nampak aku macam ya Allah, redha lah. Sebagai peminat tegar Transformers daripada 1980-an lagi, apa pendapat kau that this is a Bumblebee sequel dan based in the 90s and not the Bayformers? Silakan. Are you going to ask a question that is written by the 3 writers though? Later. That one right now I'm asking the one question to you. Okay. Yeah. So far I really like the Bumblebee punya direction sebab first and foremost dia lowerkan budget dia, nombor 1. Kedua, Michael tak direct. That's a good sign. Number 3, design dah back to basics. Boleh buat pun, cantik tu Optimus Prime. Tak payah nak. Wah, apa bunyi tu? Apa tuan? Alah. Okay. Silakan Ferry, silakan. Tak adalah macam Bayformers yang ada benda-benda tajam apa semua. You know, this squad looks good. You know, it looks clean. It looks nice. Does everybody want to know their names? Yes. Silakan. Okay. Of course, Optimus Prime, Bumblebee, and the Porsche 911 is Mirage. Mirage is dalam G1. Mirage dalam G1 is a kereta F1 yang boleh jadi invisible. Tapi dia pakai design Jazz. Jazz was in Transformers, the Bayformers, the first one, and also in G1. The motorcycle depan is RC. RC will be the girl. Wow, RC. All nice. This, and belakang is kemungkinan Wheeljack. Kemungkinan saja. Yang the Volkswagen punya bus. And semua-semua ni adalah sebab Abang Ferry selalu dalam forum Transformers dan kita ada spy kami di Peru yang telah bagi nama-nama ni. Nice. Aku terkejut that is Mirage and not Jazz. Aku tengok Porsche tu terus macam fuck, that's Jazz. Confirm is Mirage. The color scheme pun macam Mirage. Nice. So for the Decepticons, do you have the names as well? Yeah, I have two out of three names. The macam truck sebelah kiri tu is Scourge. I don't know how you pronounce it. It's spelled Scourge. Now Scourge. Scourge is comes from the 1986 movie yang ada Orson Welles tu. Nice. So but it was a kapal terbang. It was the yang aku ada gambar dia. Nanti aku tunjuk kat korang. Scourge. Scourge was this. Kalau korang nak. So dalam filem ni dia jadi instead of kapal terbang dia jadi lori ya. Dia jadi lori lah, which they can do whatever with what they want with the names so tak apa, tapi sebab nama dia Transformers kan. Nama Transformers jahat. And you come back to the picture. Okay. Now the Nissan Skyline, that's a Nissan Skyline yang kat depan. That is Nightbird. Now Nightbird is an original name. So tak ada dalam law, tak ada dalam apa. Which I also like sebab Bumblebee punya Decepticons yang apa ni yang warna merah dengan warna biru tu, yang voiced by siapa? Angela Bassett dengan seorang lagi aku tak ingat siapa. Those were original names also. They were Shatter and Dropkick. So that was good. That was good. So to me they kind of like tak payahlah push sangat resources. Let's try to be original. And the tow truck
that and the tow truck kat belakang, our spies semua tak tahu. So we haven't gotten names for that yet. So might be an original character as well. Might be, we don't know yet. So those are the names. And as far as I really hope they give the treatment macam Bumblebee lah, you know, tak payah kau nak letup sangat. I mean, give them character. Bumblebee was like an experiment, you know. Like and also the choice for Steve Carell Jr. was quite good sebab bila korang tengok his previous movie Creed 2, yang dengan Stallone dengan Michael B. Jordan, no? Oh, that's quite good actually, menangis je. Tu baik. Okay, Wan, kau ada apa-apa nak tambah sebelum aku tanya soalan kepada Faris pula? Silakan. Aku agak pening. Bukan pening pula, aku agak macam mind blown bukan mind blown ni, aku macam mind fuck actually. Bila the portion 911 is Mirage. Bukan Jazz. Aku macam it's Blitz and Starscream all over again. Kau tahu tak masa klip, if you know Perry, masa klip yang kapal terbang dan Bumblebee tu bertukar, yang kita nampak Starscream, semua kata, Starscream finally done right, Starscream, Twitter penuh, Starscream finally done right. No, this is Blitz. Ini aku rasa, ya Allah. Sabar je lah. Bro, at least nampak macam G1, okay? At least tak macam Bayformers, bro. Itu aku faham. Kenapa kena tukar nama? Aku tak faham kenapa kena tukar nama. Alah, ni macam watak kulit putih daripada komik tiba-tiba jadi kulit hitam dalam filem lah. Betul. Sama lah ni. So kereta lain jadi kereta lain. Inilah diversity, bro. Diversity, bitch. Betul juga. So Blitz, a black guy become white. Oh, Starscream kan? Starscream. Oh. You know what? I gotta shut up. Okay, by the way, untuk penonton di rumah yang tidak arif, Transformers G1 bermaksud Generation 1, iaitu Season 1 daripada 1980. No, not Season 1. 1984 to 86 is G1. So ada 3 season. Sorry. Saya salah. 1984 to 1986. Otai dah marah. Okay. Soalan kedua dalam segmen ini untuk Faris. Apakah pendapat anda tentang 3 penulis yang terlibat di dalam pembangunan filem ini? Adakah ini normal di Hollywood? Satu skrip, 3 penulis. Apa ni? Daniel Mateyer, Josh Peters, original story by Joby Harrell. Kenapa sampai 3 penulis? Adakah projek ini bermasalah? Silakan. No. It's not bermasalah. It's this you gave me the credit was story by and then written by, right? Story by seorang, written by 2 orang. Yeah. So I think it's normal because it's the same formula. Not to say formula lah. It's the same credits that was given to 1 and 2. The first film was story by John Rogers, written by Alex Kurtzman and Roberto Orci. So it's okay. I think it's okay. Jangan sampai 5 orang lah. Macam the 5 orang was for Transformers last night. Filem tu sampah nak mampus. Ya, pasal dah 5 tangan dah tulis balik. Dah lah ada Akiva Goldsman dalam tu. Benda lah, you know. Akiva Goldsman story. And then they give to a trio of writers to finish it up. Were Iron Man writers. I'm like, I don't know. And then 3 and 4 was written by one guy. I forgot his name. But anyway, I don't think it will affect so much the story lah if you have 3 writers. It's not bermasalah. It's typical. Because the story by can be someone kau dah ada treatment, tapi producer cakap, okay, aku pakai rangka kau, tapi aku tak puas dengan dialog kau. Aku bagi orang lain tulis. So memang normal lah dalam Hollywood ada 3 writers on the script. Normal 3. It has absolutely nothing to do with masalah. You know? Okay. So they can either choose to, whoever wrote the treatment, you can continue to write the script, or ataupun kau busy, kau bilah buat benda lain, aku hire orang lain. So it's whatever negotiation lah. It's business lah. It's business. Okay. It's really business lah. It's 100% a business thing. But you won't damage. I mean, come on. Out of all the Bay Transformers, I think the best one was only the first one. I think everyone can agree with that. Yalah, because it was the first. Tu je lah. Because it was the first. You know, so there's nothing to do with how many writers. Yeah. Story untuk Bayformers memang dah RIP ke? Walaupun The Last Night tu ada cliffhanger. Yes. Sudah sampai masanya untuk kau move on daripada Bayformers, bro. Effectively, filem 2018 Bumblebee tu merupakan soft reboot kepada franchise ini yang memulakan everything back in Cybertron. Kau lompat turun ke bumi 1980-an. With Bumblebee turun ke bumi and it's 1980s, hapuslah riwayat kotoran degil Bayformers. Bye-bye.
Kau lagi dah buat banyak duit bro. Dah kaya Michael Bay. Dah kaya lah. Aku sedih, dia dah kaya lah, bilion tahu je. Okey, soalan seterusnya berkait juga ya. Ramai betul fan Bayformers rupanya. Ada rumours yang Michael Bay berada di Machu Picchu, Peru ketika penggambaran 2 minggu lepas. Adakah Michael Bay ada kaitan dengan Transformers 7? Aku bagi kepada Transformers untuk menjawab. Silakan. Ya, ada Michael Bay ada post 2 video. Satu dia tengah pagi-pagi keseorangan di Machu Picchu tengah tengok pemandangan. Satu lagi dia dengan kru lagi 5 orang tengah buat some survey. So yes, Michael Bay ada post 2 video di Instagram. And Michael Bay adalah producer untuk Transformers. Dia selama-lamanya sampai dia tua, nama dia akan producer. So setiap kali ada he has signed somehow a contract with the Paramount or DreamWorks, I don't know which one, yang nama dia tetap akan producer, dia tetap akan buat duit. Dia akan buat kerja sikit lah. Tapi you know sampai kemarut, duit akan masuk poket dia. At least dia penerbit lah. Dia bukan director untuk projek-projek. At least dia penerbit yang bekerja macam Lorenzo. Lorenzo is on the ground all the time. Transformers the movies ada 4 penerbit. Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay. This not executive producer, this penerbit producer. Tom DeSanto and Don Murphy. Tom DeSanto and Don Murphy tak buat kerja langsung. Dia orang pergi kerja pun dia orang kena halau. Sebab Tom DeSanto did the same thing he did on X-Men. Tom DeSanto approach the toy companies or comic companies initially. Okay, aku ambil kau punya idea, aku buat proposal, aku pergi market kat studio. Mana so yang dia kabel lah. Kalau tak ada Tom DeSanto tu kau takkan ada filem-filem Bayformers lah. Kau takkan ada X-Men punya Bryan Singer punya X-Men apa semua. Tu dia pergi studio, kabel. Dah. X-Men land kat Fox, Transformers land kat Paramount. Okay, fine. Aku dapat percentage, nama aku producer selama-lamanya. Itulah kerja dia. So dia tidur je, dia lepak je. Yes. Dia kena halau sebab I remember on X-Men, the story I read on X-Men is dia jadikan dia film set macam like a tour group, lawatan sambil belajar. Okay. Bawa family, bawa kawan-kawan. So, kena marah lah orang nak buat kerja kan, you know. Kibat tu. So kibat lah. So selama since 2007 I was on the forum, kita tak pernah ada gambar, tak pernah ada cerita, tak pernah ada apa yang Tom DeSanto dan Don Murphy turun padang. So, nama dia setakat macam tu je. But you will see their name. If you go back and watch Bumblebee, nama dia orang tetap ada. You go watch all the Bayformers film, nama dia orang tetap ada. So Michael Bay, we know of course he did the work on the first 5 films kan, you know. And then in the 6th one, the Bumblebee one, aku tak sure. Tapi the 7 dia dah proof, okay, aku turun padang, you know. Tapi in terms of job scope dia, mungkin he lets the crew do the work. Tapi bila ada masalah macam nak cakap dengan probably ketua kampung atau the minister ke apa, Michael, tolong nama kau besar sikit. So okay lah, just be honest, you know. That's all he has to do. Okay. Soalan seterusnya untuk peminat tegar Transformers. Boleh tak recap semua tajuk filem-filem Transformers yang telah ditayangkan? Silakan. Ferry, silakan. Transformers 2007, Transformers Revenge of the Fallen 2009, Transformers Dark of the Moon 2011, Transformers Age of Extinction 2014, Transformers The Last Night 2017, Transformers Bumblebee 2019. 2018. Bukan Transformers Bumblebee, just Bumblebee je. Bumblebee was 2018 2018 yeah. It was a crazy Christmas where you had Aquaman, Transformers, Into the Spider-Verse and like 3 lagi filem, all within like 14 days of like Christmas into New Year's. Macam siapa nak buat duit akhirnya, you know, Into the Spider-Verse menang Oscar buat duit, you know. Bumblebee pun buat sikit duit tapi Aquaman buat banyak duit. Sampai 1 bilion kot aku rasa. Okay, so Chazli, I saw Chazli in the comment. Transformers the movie 1986.
Oh, okay. Transformers the movie. Yang tu paling penting tu. Yang tu paling penting, ya. Dia marah nanti ya. You got the touch. Oh. Okay, master. Alright, Jap. so seterusnya. Aku je nak tambah. So maksudnya Michael Bay ni antara orang yang berjaya lah. Dia ambil satu IP. Lepas dia ambil IP tu, lepas tu dia profit from the IP without using the original punya sources. Dan lepas tu bila dia dah profit, dia dah duduk atas duit, dia kata okay, sekarang aku nak buat duit dengan original punya sources pula. So aku rasa J.J. Abrams tak berjaya dengan Star Trek sebab dia nak buat original sources, lepas tu jadi ni. Dan lepas tu nak dikatakan juga Kathleen Kennedy pun tak berjaya dengan the musical. So akhirnya Michael Bay je lah yang berjaya kan. Tapi aku rasa X-Men pun berjaya juga kan. Tapi I don't think Bryan Singer own any right to the toys atau apa, betul tak? Jangan lupa dalam Transformers franchise nama Michael Bay, every movie dia keluar 2 kali tau. Producer dan executive producer. Itu dah double deal. So ada double money, you know. Okay. Soalan second last kita untuk segmen ini adalah daripada Arifuddin. Dia kata sorry, confused, tak follow sangat. Filem Bumblebee tu dikira reboot ke macam mana? Yes, it is a soft reboot to the whole franchise. Everything goes back to the 80s. This next film will be the 90s. So bye-bye Bay Farmers. Alright. Dia masuk macam tu Masuk, lepas tu dia nak cakap reboot. Lepas tu dia tengok fan punya respon. Oh reboot lah jadinya. Sorry aku nak cakap lagi. Kau tengoklah Michael Bay siap post video tengah melancong apa. He doesn't really care about property. He cares as long as the film is siap and dia dapat duit. It's as simple as that. It's simple as that, my friends. It's as simple as that. He's quite a smart businessman lah. I'll give him credit lah. Walaupun filem dia macam sampah. But give credit where credit is due. Dia dapat duit dah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.